Marilah sama-sama kita membuka kuliah maghrib pada malam ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi dapat meneruskan pengajian kita berkenaan dengan tafsir surah Yasin, yang mana pada malam ini kita telah masuk pada ayat yang ke-26. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Yasin, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Qila dukhulil jannah, setelah ia mati lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Ia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Yang mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah seorang pemuda yang mati syahid dalam surah Yasin ini. Dia mati syahid kerana apa? Menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah Islam kepada kaumnya, yang mana ashabul qaryah. Cerita ashabul qaryah, kalau orang tanya cerita ashabul qaryah ni apa ustaz, ni cerita dia ashabul qaryah. Kisah yang mana datangnya seorang pemuda yang telah menyatakan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada para rasul yang telah diutuskan oleh Allah. Kemudian dia datang bagi tahu kaum dia bahawa ikutlah rasul ini, ittabi'ul mursalin, ikutlah para rasul ini, yang mana rasul ini tidak minta upah, tidak minta ganjaran, dan mereka ini mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila dia sampaikan kebenaran, dia bagi tahu Allah Taala ni yang berhak disembah dan sebagainya, maka apa yang berlaku? Dia dibunuh. Dia dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Yang pernah kita ceritakan pada minggu lepas, bagaimana yang dikatakan Habibun Najjar ini dibunuh. Ada yang kata dibunuh dengan rejam dengan batu sampai mati. Ada yang kata dibakar hidup-hidup. Ada yang kata dipijak ramai-ramai, diterajang, dan sebagainya. Dibunuh di tanah hidup-hidup. Jadi Allah Ta'ala katakan kepada dia lepas dia mati itu, qila dukhulil jannah, setelah ia mati dikatakan kepada dia, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.
Ini cerita ni belum masuk syurga ni tuan-tuan sekalian. Lepas dah mati ni dipanggil alam barzakh. Akan tetapi telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tempat dia dalam syurga. Ni di antara kita panggil pemuda yang beriman pada Allah Taala ni, yang dicerita dalam surah ini. Allah Taala telah jamin di ahli syurga. Sebagaimana kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi pernah sebut pada dia, Abu Bakar ni masuklah mana-mana pintu syurga yang dikhendaki. Boleh pilih Abu Bakar ni, pasal dia buat belaka. Abu Bakar ni buat belaka, ziarah orang dia buat, tolong orang, sembahyang sunat, semua dia buat belaka Abu Bakar ni. Maka Abu Bakar merupakan penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana Allah Taala katakan kepada dia, qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga, dia pun tengok syurga. Bagaimana nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai, la yuqaddar bithaman, tidak ada nilaian syurga Allah Taala ni. Dan kita tahu bahawasanya orang-orang yang mati syahid ini, mereka tidak mati sebenarnya. wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Allah Taala kata, jangan kamu ingat, jangan kamu sangka orang-orang yang mati di Allah Taala ni mati, jangan kamu ingat gitu. Bal ahya, bahkan mereka hidup. Mereka hidup di sisi Allah Taala, inda rabbihim yurzaqun, diberikan rezeki oleh Allah Taala dalam syurga, diberikan rezeki oleh Allah Taala. Ini orang yang mati syahid. Dan Nabi SAW mengatakan, arwahu syuhada fil jannah, ruh-ruh orang yang mati syahid ini tempat dalam syurga. Duk belega dalam syurga, pergi mari, terbang, ruh sajalah. Mana dah tengok dah bagaimana tempat duduk dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila mana tuan-tuan sekalian, Habibun Najjar tadi dah tengok dah syurga, dah tengok bagaimana Allah Taala berikan kepada dia syurga, lalu dia kata apa? Ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kalau kaum aku ni mengetahui keadaan aku sekarang. Ya laita qaumi ya'lamun, yang mana laita ni dengan makna satu harapan, ar-raja. Kalimah laita ni digunakan maknanya harapan yang tak akan terjadi, tuan-tuan sekalian. Laita ni nama syarat. Mana bila kata laita ni, dia harapkan kalaulah kaum aku ni dapat mengetahui keadaan aku sekarang. Insaf, maknanya beriman dengan 3 orang rasul yang telah datang kepada mereka tadi. Sebagaimana orang kafir, dia guna juga laita. Ya laitani kuntu turaba. Dalam surah apa ni, An-Naba, ayat terakhir sekali, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya, ya laitani, alangkah baiknya kalau aku ni jadi tanah dulu. Bila mana orang kafir tengok bagaimana perakhiran mereka di akhirat, tengok bagaimana binatang-binatang tadi yang telah Allah Ta'ala balas pada mereka, yang mana atas dunia ni ada hak dia, akhirat lapak belaka. Hak kena tanduk, atas akhirat balas balik, kena tanduk balik. Hak mana pernah buat khianat pada binatang akan kena belaka. Hatta binatang pun akan diadili oleh Allah Ta'ala. Selesai binatang, tuan-tuan sekalian, dia akan jadi tanah balik. Ni yang mana pernah buat zalim pada binatang, binatang akan balas dulu. Ni dia, binatang akan selesai dulu. Sama-sama dia pun samalah. Hak pernah sepak ni, hak ni pula akan sepak pula. Ni sama-sama binatang. Jadi bila mana binatang jadi tanah, dia kata, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau aku jadi tanah, ya Allah. Pasal apa? Takut menghadapi hari akhirat. Tak berani nak menghadapi bagaimana kedahsyatan perjalanan yang seterusnya, mizan, yaumul hisab, titian sirat, neraka. Belum tu, jauh lagi. Jadi bayangkan kedahsyatan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi laita ni yang mana dia kata kalaulah maknanya satu harapan yang tak akan mungkin terjadi. Orang-orang seumpama orang yang telah mati mengharapkan agar dihidupkan kembali.
Memang tak mungkin lah. Orang dah mati, takkan dia boleh hidup kembali, kan? Macam kita kata apa, ya laitani, satu syair mengatakan, ya laitani, kalaulah aku ni ya'udu syababan, mana kalaulah aku jadi muda balik. Ni kan orang tua kan nak jadi muda balik, kan biasalah orang tua. Kalaulah aku muda balik, boleh buat gini, boleh buat gini, boleh pergi masjid, boleh tolong orang. Dah tua baru nak menyesal belaka. Masa dia sihat dia tak nak buat benda. Masa dia kuat dulu, masa dia muda dulu, tak nak mari masjid, tak nak tolong agama Allah Ta'ala. Bila dah tua mulalah, kalaulah aku muda balik, teringat zaman-zaman dulu, baru. Ni dia. Jadi benda tu mustahil, kan? Sebab umur kita ni dia akan pergi sama. Dia takkan jadi baby dah. Dia takkan patah balik, takkan. Umur kita ni dah pergi habis hari ini, makin berkuranglah umur kita. Malam ni maghrib, bila maghrib habis umur kita sehari. Kena ingat gitu. Bila sampai waktu maghrib, habis umur kita sehari, habis umur kita sehari. Sedar lepas ni kita mati belaka. Ni dia. Jadi bagaimana pemuda ini mengharapkan kaum dia tadi ni tahu apa benda yang dia telah tahu. Ya laitani, qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya kalau kaum aku mengetahui bagaimana benda apa yang telah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, iaitulah dia telah mendapat nikmat syurga. Sebab itulah ulama' mengatakan pemuda ni hidup pun dia berdakwah pada Allah, mati pun berdakwah lagi. Ni ayat ni nak ajak orang lagi pada dakwah, nak ajak orang lagi kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahyan wa mayyitan yad'u ila Allah Ta'ala. Hidup mati tu dakwah lagi. Ni hebatnya Habibun Najjar. Dan Allah Ta'ala mengatakan bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, ayat yang ke-27, tentang perkara yang menyebabkan daku diampunkan oleh Tuhanku. Bima ghafara li rabbi, Allah Ta'ala ampunkan dia, wa ja'alani minal mukramin, serta dijadikan daku dari orang-orang yang dia muliakan. Ada qiraat mengatakan mukarramin. Maknanya apa? Orang-orang yang dimuliakan. Ni yang mana Allah Ta'ala ni telah ampunkan dosa dia. Kalaulah kaum dia tahu benda ni, bagaimana kesudahan dia, nikmat keampunan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada dia. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Bima ghafara li rabbi, dan Allah Ta'ala jadikan dia ni tempat duduk dia bersama dengan orang-orang yang dia muliakan. Bagaimana nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Nikmat ampun dosa. Kemudian nikmat yang mana dia berjuang tadi, berjihad dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Sebab itulah pentingnya ada golongan-golongan yang memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Ni golongan ni kena ada. Kalau tak ada golongan ni, habis kita yang nak berjuangkan agama Allah. Pasal mereka inilah orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan dia. In tansurullah yansurukum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Antaranya kita lah, yang datang masjid ini, yang duduk dalam rumah Allah Ta'ala ni, kerja kita ni nak berjuang agama Allah. Nak ajak orang datang rumah Allah ni bukan senang, kan? Tambah-tambah lagi musim hari ni, musim viral. Macam isu viral baru ni, Masjid Putra. Kan tubik pula dalam ni Tok Imam Masjid Muhtadi pula bimbang juga, kan? Nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, itulah cabaran dia. Cabaran yang mana kita ni nak buat kerja Islam ni, ramai orang akan tak puas hati. Lagi-lagilah kalau AJK masjid ni, jawatan kuasa masjid ni fikir nak buat macam mana. Bukan senang nak fikir ni. Saya tidaklah kata nak sokong mana kita nak kata Masjid Putra ni gini, dak ceritanya pengalaman. Bagaimana realiti yang berlaku pada hari ini, masyarakat luar sana takkan puas hati sama dengan kita. Takkan puas hati sama. Kenapa zaman pandemik ni gitu? Dengan SOP-nya, masjid tak boleh masuk ramai dan sebagainya, kan? Macam kita pernah buat dulu masjid ni, bila bagi kupon orang tak puas hati juga, bagi kupon ada tak boleh, tak boleh pergi semayang.
Lepas tu buat pula, siapa dia mari awal, ada hak mari lambat tak boleh masuk dan sebagainya. Kemudian akhirnya boleh masuk juga, alhamdulillah. Nak cerita takkan puas hati. Ada semua benda yang dia takkan puas hati, tak puas hati. Ini biasa tuan-tuan sekalian. Cabaran demi cabaran ini akan dilalui oleh orang-orang yang cuba bagaimana mereka ni berfikir untuk cuba buat yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini biasalah tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kita nak katakan bahawasanya zaman ini lagi bahaya. Lagi-lagi zaman kita panggil benda tak puas hati ni boleh viral. Kita tak tahu hujung pakar cerita lagu mana, kan tiba-tiba dia ambil gambar luar tu. Ni tengok ni. Tok Imam tak lagi masuk masjid. Sudah. Bah kita kena contoh. Padahal Tok Imam baru sapa je kok contohnya. Tiba-tiba kena ambil gambar. Zaman hari ni bahaya tuan-tuan sekalian. Zaman hari ni. Dia boleh ambil gambar, video sebagainya, sebar. Dan masyarakat pada hari ni pun tengok. Lepas tu hukum ikut suka hati dia. Tengok ni bagaimana masjid dak betul. Habis masjid pula kena dak betul. Ni macam mana ni, habis orang hentam belaka. Menyebabkan buruk nama masjid tuan-tuan sekalian. Ini bahaya. Dalam masa yang sama kita dalam masa yang sama kita setuju mengatakan bahawa memang setiap masjid ni kena jaga standard lah. Buat yang terbaik untuk jemaah. Ni tak nafi lah, kena buat yang terbaik. Kan? Yang mana kita nak jaga jemaah kita yang datang ini, kerana mereka ni merupakan tetamu Allah Ta'ala. Kita bagi yang terbaik. Layanan kita pada mereka. Ini yang sepatutnya. Dan semuanya kena sama belaka. Tak boleh ada VVIP lah. Ni yang isu sekarang, VVIP. Setuju betul lah tu, tak boleh ada VVIP. Tak okey lah, Mutok Imam ke, Mutok Bilal ke, mari lewat, duduk belakang. Kan? Janganlah kita ni pengungsi, atau tak aku pengungsi di tempat aku, tak boleh. Aku di mana pengungsi, tepi ni tak boleh. Tak ada, mana-mana tempat dalam masjid semua sama berlaku. Melainkan dia mari awal dah contohnya. Dia mari awal dicok dah pasal ada kerja, dia keluar sekejap, ni lain lah. Nak cerita zaman ni tuan-tuan sekalian, itulah keadaannya. Kita kena hadapi dengan cara yang baik, dengan cara yang tenang. Kalau tidak, habis tuan-tuan sekalian. Tambah-tambah sekarang ni musim yang mana orang makin lama makin jauh dengan agama Allah Ta'ala. Masjid-masjid bukan main. Kalau Terengganu ni masjid yang paling indah lah kita kata, yang paling comel. Dengan besarnya, dengan luahnya, dengan cantik dan sebagainya. Akan tetapi kita bimbang cantik hanya di luar saja. Dalam tak ada benda, kosong. Ni kita bimbang. Sepatutnya dalam ni banyak dah pengisian agama, baca Yasin, alhamdulillah, mana banyaklah pengisian supaya apa? Kita hidupkan balik masjid rumah Allah Ta'ala ni. Ini nombor satu. Panggung wayang ke, pawagam, apa benda lagi, pasar raya tu tak ada nombor tu, hak ni nombor satu tuan-tuan sekalian. Sepatutnya kita kena fikir ke arah mana untuk menjadikan agama Allah dan masjid ini sebagai satu tempat yang sangat mulia, yang dihormati, dan yang mana pakat ramai-ramai datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerja yang berat, bukan kerja yang senang. Sebab itulah golongan-golongan ini, macam kita cerita tadi, golongan-golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala pun cerita dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Ta'ala ni orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala sebut dah, dia beriman pada Allah dan dia beriman pada hari akhirat. Jadi sebab itulah kita tuan-tuan sekalian, kalau orang tu sedar bahawasanya pada hari ini pentingnya, kalau dia beriman pada Allah, dia yakin pada Allah, dia kena datang makmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan makmurkan pawagam tuan-tuan sekalian. Ni penuh pawagam sebagai contoh. Kalau boleh hotel, penuh hotel. Ni dia. Kalau patah tu boleh pergi, penuh patah lagi. Suruh penuh masjid tak apa. Ni masalahnya. Kan? Jadi tak betul jugalah tuan-tuan sekalian. Kita duk marah tak boleh sembahyang Jumaat, marah tak boleh sembahyang Jumaat, marah betul lah tu, marah tu. Asar tak mari contohnya. Cuba asar tunggu kat Bitu juga contoh. Dengar kat Bitu. Maghrib Isyak tunggu kat Bitu tu kalau boleh. Tapi apa, kenapa Jumaat saja? Kan, memanglah Jumaat ni wajib, tapi nak cerita tuan-tuan sekalian, zaman pandemik ni dia lain sikit. Yang mana ada kota-kota tertentu, yang ni pun panjang lebar dah ulama bahas.
Tapi kita yang mana mungkin mari seminggu sekali tu nak marah. Cuba dia mari hari-hari ke masjid, takkan marah tuan-tuan sekalian. Hari-hari mari dia takkan marah punya. Hak marah ni hak mari seminggu sekali. Tak boleh masuk pula. Tu marah sungguh. Kan? Asar molek-molek ada boleh masuk, maghrib boleh masuk, kosong tuan-tuan sekalian. Bila tutup mula marah. Mana ni pengurusi kan, tak betul ni jawatan kuasa tutup masjid. Golongan VIP dia boleh semayang dalam ni, mula marah. Ni tuan-tuan sekalian, dia takkan puas hati sampai bila-bila. Oleh sebab itulah datanglah rumah Allah Ta'ala ni bila mana dah dibuka ni. Jangan tunggu Jumaat saja. Jangan tunggu hari Jumaat saja baru datang semayang. Kerana kita ingat kita ni bukan macam agama Kristian. Agama Kristian seminggu sekali buat ibadat. Pergi gereja seminggu sekali. Dan kalau kita datang masjid ni seminggu sekali, apa beza kita dengan agama Kristian? Allah Ta'ala jemput kita 5 kali sehari mari rumah Allah. 5 kali sehari mari. Marilah. Bukan Jumaat saja. Kan? Mari tiap-tiap hari mari. Sampailah yang mana hari Jumaat lagi-lagilah kita nak mari, kerana hari Jumaat ni hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, itu ayat berkenaan dengan surah Yasin ayat 27. Kemudian apakah yang terjadi lepas tu? Bila mana Habib bin Najjar dibunuh, apa yang terjadi tuan-tuan sekalian? Menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala cerita dalam surah Yasin, yang mana dalam ayat 28 ini azab bagi mereka yang mendustakan Rasul Allah. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia mati sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan mereka, dan tidak perlu kami menurunkannya. Ini dia. Bila mana mereka bunuh Habib bin Najjar, dibunuh tadi tu, Allah murka, Allah marah. Maka Allah Ta'ala mempercepatkan azab ke atas mereka. Kena selalu tuan-tuan sekalian. Ini dia. Dan Allah Ta'ala ni maha gagah perkasa. Walaupun penduduk Antiokhia itu penduduk yang ramai, penduduk dia ramai dan gagah-gagah belaka, akan tetapi untuk membinasakan dan menghancurkan mereka ini, Allah Ta'ala tidak menghantar pun pasukan tentera yang besar di kalangan para malaikat. Nak hancurkan penduduk Antiokhia ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tak hantar bala tentera yang ramai. Kan, kalau kita lah perang lah, kalau kita perang, contohnya perang negara ke sebagainya, tengok cerita-cerita tu kan, satu batalion dan batalion atau ni tak cukup tentera ni, tentera lain, maknanya perlukan tentera yang ramai. Akan tetapi tentera Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tak atas ramai. Allah Ta'ala atas saja tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Ini beza dia. Macam kita pada hari ni lah. Antaranya tentera Allah Ta'ala ni COVID je. Kan? Baru kena COVID, habis satu dunia pening kepala. Baru COVID tuan-tuan sekalian. Baru COVID tu. Tentera yang lemah, yang kita tak nampak. Belum lagi tentera-tentera malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya tuan-tuan sekalian sangat dahsyat. Sangat hebat, yang mana tentera malaikat Allah Ta'ala ni, satu saja, Jibril satu saja pun cukup dah menghancurkan dunia ni. Ini dia. Jadi Allah Ta'ala kata, kami tidak turunkan kepada kaumnya sesudah ia mati sebarang pasukan tentera di kalangan malaikat dari langit untuk membinasakan mereka. Tak turun pasukan tentera. Wa ma kunna munzilin, dan untuk menghancurkan mereka tak perlu hantar pasukan-pasukan yang kuat-kuat, tak perlu. Yang mana Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada kita, kepada umat-umat yang terdahulu, bagaimana kaum Ad. Kaum Ad ini dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan ribut kencang yang melampau-lampau. Ribut je tuan-tuan sekalian. Pada ribut dah habis. Mana ribut, Allah Ta'ala kata, wa amma adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, kaum Nabi Hud, maka mereka telah dibinasakan dengan rihin sarsar.
Di angin ni banyak jenis angin tuan-tuan sekalian. Antara angin dalam Quran sebut rihin sarsar. Jenis angin yang ribut kencang. Di angin ada banyak nama. Ada angin yang mari tu molek, tenang, ada angin jenis gitu. Tapi kalau mari angin sarsar tuan-tuan sekalian, habis kita, ribut kencang. Yang melampau-lampau kencangnya. Ni dia Quran bagi tahu. Bagaimana kita tengok pada hari ni, kalau mari ribut buat kita ni, Allahu akbar, terbang habis tuan-tuan sekalian. Pokok tumbang, baru sekejap tu pokok tumbang, kereta hot ni kan, bumbung cabut, itu biasa. Bagaimana kaum Ad tadi yang penduduk dia hebat-hebat besar-besar ni dimusnahkan oleh Allah Ta'ala dengan angin ribut yang kencang yang melampau-lampau tadi tu, hancur habis. Ni dia. Adapun kaum Samud, Allah Ta'ala cerita, kaum Samud ini dibinasakan dengan peti. Dengan peti je. Fa'amma Samud fa'uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Samud, Allah Ta'ala kata kaum Nabi Saleh, mereka telah dibinasakan dengan peti yang melampau-lampau dahsyatnya. Peti je. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita balik dari masjid ni tengah-tengah hujan. Mari peti tu macam dekat telinga kita, kau bunyi. Itu pun orang nak terbalik dah motor tuan-tuan sekalian. Hujung dak mati tu. Allah Ta'ala jaga lagi kita ni, alhamdulillah. Bila nak ceritanya bagaimana dahsyatnya kaum-kaum yang Allah Ta'ala hancurkan dulu ni, dahsyatnya mereka ni mati dengan tadilah, dengan angin yang kencang, ribut kencang, petinya, dengan banjir yang besar yang ditelan buminya. Nabi Nuh, kaum dia, ada yang ditelankan oleh laut. Fir'aun tenggelam di dasar laut tu, tengah-tengah lautan tu boleh tenggelam, habis mati. Ada yang mati dikirim burung saja, macam ababil. Allah Ta'ala kirim burung je, padang burung je mari tuan-tuan hancur lebu. Ni dia. Dan sebagainya. Nak bagi tahu Allah Ta'ala tidak menghantar pasukan-pasukan malaikat yang hebat-hebat lagi tu. Pada hak ni je baru tuan-tuan sekalian, hancur lebu dah, mati belaka. Tapi Allah Ta'ala muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Ta'ala hantar para malaikat Allah beribu-ribu supaya apa? Dalam menentang dalam perang Badar, dalam perang Ahzab, menunjukkan bagaimana kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat-malaikat yang datang beribu-ribu ni datang apa? Datang untuk tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, tengok bagaimana malaikat-malaikat Allah. Orang musyrikin pun tengok malaikat mari, tengok tentera berkuda yang datang tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keistimewaan yang khusus yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala hantar salasata alaf minal malaikati munzalin, ada 3,000, 5,000 malaikat-malaikat Allah Ta'ala hantar sebagai apa? Petugas-petugas penolong kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam ayat ini kita boleh ambil pengajaran yang mana bagaimana Allah Ta'ala menzahirkan kemurkaan dia. Murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap siapa? Golongan-golongan yang dustakan rasul-rasul Allah dan menzalimi pejuang-pejuang yang Allah Ta'ala telah hantar tadi tu. Orang-orang yang buat kerja agama ni, kalau kita buat zalim pada dia, maka tunggulah azab daripada Allah. Yang mana kita jangan ingat pukul je, bunuh je, jangan. Ini bahaya. Kenapa? Kerana mereka-mereka ni bawa satu, kita panggil apa? Kita panggil membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul-rasul ni membawa risalah daripada Allah. Dan rasul-rasul telah mati pada hari ini. Yang ada pada hari ini ulama-ulama lah, yang menggalang ganti tugas daripada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bawa tugas ni sebar Islam. Jadi jangan kita pula kita panggil apa, buat main-main dengan ulama-ulama ni. Pasal apa? Boleh mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala zahirkan kemurkaan dia. Yang pertama kita boleh ambil. Dan yang kedua, banyaknya tentera-tentera Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakiman.
Bagi Allah Ta'ala lah tentera-tentera di langit dan di bumi. Dan Allah Ta'ala ni lagi maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kalau kita tanya pada hari ni, Turki berapa orang tentera dia boleh jawab. Kita boleh tengok pada kita boleh tengok maklumat Turki sebagai contoh. Berapa tentera dia ada? Kan kita boleh tengok tentera yang terhebat negara-negara ni. Berapa orang dia ada senjata apa? Kereta kebal ke, machine gun ke, helikopter ke. Setiap negara tu kita boleh tahu belaka data-data dia. Tapi data Allah Ta'ala tak ada orang tahu. Berapa tentera Allah? Tak ada orang tahu. Kita ni akal kita Allah Ta'ala ni bagi ni, akal kita ni tuan-tuan sekalian tak mampu, tak tahu betapa banyaknya tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang di langit dan di bumi. Tak tahu. Negara-negara kita tahu, Turki ke, Syria ke, Iran kita tahu belaka. Dia ada nuklear, tak ada nuklear kita tahu. Tetapi tentera Allah tak ada seorang pun tahu. Menunjukkan bagaimana hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada siapa-siapa yang tahu tentera-tentera Allah melainkan Tuhan, melainkan dia sendiri. Allah Ta'ala saja yang tahu betapa ramainya bilangan tentera-tentera ni. Kemudian tuan-tuan sekalian, bila mana kita nyatakan tadi Allah Ta'ala menghantar azab kepada penduduk At-Taqiyah tadi, in kanat illa sayhatan wahidah. Bagaimana ashabul qaryah ni mati, Allah Ta'ala hantar kepada mereka ni hanyalah satu pekikan yang dahsyat, suara saja. Allah Ta'ala kata in kana illa sayhatan wahidah. Sayhah ni satu pekikan, satu suara yang dahsyat. Fa idzahum khamidun, serta mereka serta-merta mereka semua ni sunyi sepi, dah hidup lagi. Suatu suara saja Allah Ta'ala tahu pada penduduk ni. Surah Yasin ni, cerita surah Yasin ni tuan-tuan sekalian, bagaimana Allah Ta'ala ta'ata pasukan tentera-tentera yang hebat daripada kalangan malaikat. Cukup satu teriakan saja, pekikan yang sangat kuat, mati belaka. Ini yang mana Allah Ta'ala kata fa idzahum khamidun. Khamidun ni makna apa? Sakinun, terus tak bergerak. La harakata lahum, tak ada pergerakan, mati gitu je tuan-tuan sekalian. Bagaimana dahsyatnya, menggerunkannya. Dengar saja suara yang datang tadi itu, suara saja menyebabkan mati. Ada yang kata, Ibnu Abbas mengatakan suara ataupun tempiakan teriakan yang dahsyat itu datang daripada Jibril alaihi salam. Padang suara Jibril je, mati belaka. Allahu akbar. Tuan-tuan sekalian, tu saya kata Jibril seorang saja padang dah. Baru suara Jibril, belum kepok lagi, belum orang lain lagi kan. Allahu akbar. Tuan-tuan sekalian, kita ni lemah sangat kita ni. Tidak ada benda apa kita ni. Jadi bila mana dengar saja teriakan daripada langit tadi, semuanya sunyi sepi, tidak bernyawa dan tidak lagi bergerak, dan tidak ada seorang pun yang terselamat daripada pekikan suara tadi. Jadi khamidun dengan makna apa? Lenyapnya nyawa mereka sebagaimana padamnya api lalu meninggalkan abu. Padam tu api, tinggal abu je. Menunjukkan bagaimana dahsyatnya dan cepatnya kematian mereka. Kata Profesor Hamka mengatakan khamidun dengan makna orang yang tak boleh bernafas lagi. Macam kita kata orang yang masuk dalam air, masuk dalam air pakai lemah gitu, tak dapat dah. Itu khamidun. Ataupun orang yang tertimbus dalam tanah, timbul tak boleh nafas dah, itu khamidun. Ataupun terkur dalam lubang, ataupun udara tak masuk sehingga mati sendiri. Ini dia. Nak bagi tahu bagaimana bila dengarnya suara tadi terus tak boleh bergerak, tuan-tuan sekalian, mati begitu je. Ini tidak ada siapa-siapalah yang boleh melawan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan amat mudah bagi Allah Ta'ala nak binasakan siapa-siapa saja yang dia kehendaki. Bagaimana Allah Ta'ala hantar satu malaikat satu saja, itu Jibril alaihissalam, satu suara saja, satu pekikan saja boleh mematikan, memusnahkan ashabul qaryah tadi. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita semua dapat manfaat pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah Ta'ala yang sentiasa beriman pada Allah, dan seterusnya sama-samalah kita memakmurkan agama Allah dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini
dengan cara kita ajaklah ramai-ramai lagi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-samalah memohon perlindungan daripada Allah Taala supaya kita selamat daripada wabak 19 ini. Wallahu taala alam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah dan yang kurang datang daripada diri hamba sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah salatu subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.